إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan bicarakan berkenaan dengan fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan berkenaan dengan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan cuba belajar bagaimana untuk menilai, bagaimana kritikan dibuat, bagaimana analisa secara mudah dibuat apabila seseorang ahli ilmu memberikan fatwa ataupun memberikan pendapat ataupun pandangannya berkenaan dengan sesuatu isu. Sebab sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, pendekatan yang saya ambil ialah supaya kita ini tidak menerima bulat-bulat apa sahaja pandangan yang diutarakan oleh seseorang pakar dalam apa bidang sekalipun, sama ada dalam bidang agama ataupun dalam bidang dunia. Kita hendaklah menggunakan ilmu yang kita ada, akal yang kita ada untuk menilai dan membuat perbandingan. Kita tidak boleh hanya ta'assub ataupun menerima satu pandangan sahaja, tetapi ada sebaik-baiknya kita membuat perbandingan, membuat analisa dan sebagainya dengan pendapat-pendapat yang lain. Maka sebagai contoh untuk kita belajar pada malam ini, untuk tuan-tuan belajar dan saya juga belajar pada malam ini, kita ambil satu fatwa daripada Syekh Saleh Al-Fauzan berkenaan dengan isu pembunuhan yang berlaku ke atas satu syarikat penerbitan yang mengeluarkan karikatur ataupun lukisan ataupun kartun dan sebagainya yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam fatwa tersebut ada satu soalan tuan-tuan sekalian untuk mendapatkan fatwa daripada Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Soalannya berbunyi, apakah dibolehkan pembunuhan terhadap kartunis kafir yang diketahui telah membuat gambar penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertanya ini dia ingin mengetahui apakah boleh setengah-setengah pihak, jika benar pihak itu yang melakukan pembunuhan, apakah boleh pihak itu melakukan pembunuhan terhadap kartunis ataupun siapa sahaja yang kafir, orang yang kafir, non muslim, yang melakukan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk gambar. Soalan ni berkenaan dengan dalam bentuk gambar. Tapi sudah tentu perbincangan kita akan melebihi daripada isu gambar semata-mata, tapi lebih daripada itu. Apa jawapan daripada Syekh Saleh Fauzan tuan-tuan sekalian? Dia jawab, perbuatan ini bukan jalan yang benar. Yakni perbuatan membunuh kartunis kafir itu bukanlah satu perbuatan yang benar dengan cara pembunuhan itu. Itu tidak benar, dia kata. Perbuatan ini, dia kata, akan menambahkan rasa benci, akan menambahkan rasa marah orang-orang kafir
terhadap orang-orang Islam. Itu jawapan dia. Lepas tu dia kata, tetapi dia kata jalan yang paling baik untuk menolak perbuatan mereka itu adalah dengan membantah perbuatan syubhah yang mereka lakukan itu, dan membuat penerangan, penjelasan di atas perbuatan mereka yang hina itu, yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Saleh Fauzan menyambung, dia kata perbuatan dengan menggunakan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan dan pedang. Dia kata dengan menggunakan tangan dan pedang, dia kata itu adalah cara yang hanya boleh dilakukan oleh ulil amri sahaja. Hanya boleh dilakukan oleh ulil amri sahaja, melalui jihad fi sabilillah. Maksudnya ialah nak guna kekerasan, kita sebagai individu tidak dibenarkan dalam fatwa ni. Kita sebagai individu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan hanyalah pihak yang berkuasa, pemimpin, pihak berkuasa negara yang menguasai negara Islam, menguasai negara orang-orang Islam. Mereka sahaja yang layak untuk mengisytiharkan hukuman bunuh terhadap orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melancarkan jihad fi sabilillah. Maknanya tuan-tuan sekalian, secara ringkas Syekh Saleh Fauzan dia tidak bersetuju jikalau kita melakukan pembunuhan itu melalui tindakan bersendirian. Tindakan bersendirian dia tak setuju. Tapi kalau tindakan itu dilakukan oleh negara orang Islam melalui pengisytiharan, deklarasi yang dibuat oleh kerajaan, maka yang tu dia setuju. Baik. Itu fatwa yang dibuat oleh Syekh Saleh Fauzan. Kemudian saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan satu lagi, yang ni bukan fatwa, yang ni hanya tulisan biasa kawan-kawan kita dalam Facebook. Saya bukanlah nak banding tulisan ini dengan fatwa Syekh Saleh Fauzan. Cuma saya nak ambil pandangan ini untuk kita sama-sama nilai. Ada satu hamba Allah ni tuan-tuan, dia tulis dalam Facebook dengan tajuk dia umat marah tidak bertempat. Dia kata umat marah tidak bertempat. Maka dia bagi beberapa contoh berkaitan dengan bagaimana tak patutnya kita ni menunjukkan kemarahan yang tidak bertempat. Antaranya disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilontar dengan batu sepanjang 10 km semasa baginda keluar di Taif. Kena lontar dengan batu. Jibril alaihissalam turun bersama dengan 2 malaikat sambil berkata kepada Nabi, Allah mengetahui apa yang berlaku kepadamu wahai Nabi Allah. Bersamaku ada malaikat gunung dan angin. Perintah sahaja kepada mereka seperti yang kamu mahu, nescaya mereka akan binasakan penduduk-penduduk itu sekehendakmu. Maka Nabi jawab, kalau ikut tulisan ni, dia kata Nabi jawab, sekiranya mereka tidak mahu beriman, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman. Maka yang dia nak bagi tahu apa tuan-tuan? Yang dia nak bagi tahunya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah pun padahal tubuh baginda sudah berdarah, dilukai oleh batu-batu yang dilontar oleh orang-orang kafir itu. Tetapi dia kata bila nak banding dengan orang Islam, dia kata memadai solat fardu di rumah tanpa keuzuran syarak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai rasa marah yang sangat, sehingga Nabi kata sekiranya aku tidak memikirkan orang-orang tua dan kanak-kanak, nescaya aku akan, dia kata, kumpulkan bersama dengan orang ramai kayu-kayu, lalu aku akan pergi ke rumah setiap lelaki yang solat di rumah dan membakarnya. Dia nak banding bahawa Nabi ni bila pergi ke Taif, orang buat dia macam-macam, Nabi boleh tenangkan diri dia. Tapi dengan sikap orang Islam yang tidak menunaikan solat berjemaah di masjid, solat bersendirian di rumah, Nabi punya marah tu sampai ke tahap Nabi kata kalau boleh dia nak pergi bakar rumah orang yang solat bersendirian di rumah. Baik.
Jadi muslimin muslimat sekalian, apa yang sahabat kita ni dia cuba sampaikan, dia kata bahawa bagaimana kita ni marah ni tidak bertempat. Benda hak Nabi marah, tiba-tiba kita tidak marah. Benda yang Nabi boleh tahan kemarahan, kita tidak boleh tahan kemarahan tersebut. Maka dia kata bahawa orang yang kafir melukis karakter kartun menghina Nabi, kita marah gila-gila. Sedangkan Nabi SAW dilontarkan batu sekalipun boleh bersabar dan tidak pula marah. Manakala kita sendiri, keluarga kita, jiran tetangga dan orang-orang Islam tidak pernah solat di masjid dan bersolat di rumah masing-masing, kita tenang-tenang sahaja. Jadi muslimin muslimat sekalian, apa yang saya nak sebut di sini ialah, bila kita nak bagi sesuatu pandangan, sama ada pakar dalam bidang agama seperti Syekh Saleh Fauzan, ataupun kita sebagai individu yang terdiri daripada layman, orang-orang awam dalam bidang agama, ada satu benda yang sangat penting muslimin muslimat sekalian, kita kumpulkan maklumat tentang hal itu terlebih dahulu sebelum kita bercakap. Siapa yang buat masters, siapa yang buat PhD, apa ni doktor tahulah kan. Antara benda yang penting dalam tesis dia, apa dia? Antaranya ialah literature review, LR. Kenapa penting LR, literature review? Sebab bagi seorang penyelidik, dia kena tahu apa cerita yang orang dah duduk cakap dah tentang hal itu. Orang yang pro macam mana, orang yang di tengah-tengah macam mana, orang yang against macam mana. Semua pandangan itu dibincangkan, dikumpulkan dan dibincangkan. Kita digest benda-benda macam tu. Tengok muslimin muslimat sekalian, sama dengan fatwa. Sebelum kita keluarkan fatwa, kita kena tahu semua benda berkaitan dengan hal itu, barulah kita boleh keluarkan fatwa. Begitu juga dengan kita orang-orang awam. Bila kita nak cakap tentang hal-hal agama sesuai dengan pengetahuan kita, kalau boleh sebelum kita bagi pendapat tentang hal agama, kita baca dulu, kumpul maklumat terlebih dahulu sebelum kita bercakap. Dalam kes yang hamba Allah tulis dalam Facebook ni, muslimin muslimat sekalian, saya nak bagi satu contoh kepada tuan-tuan macam mana kita nak analisa sesuatu pendapat yang diberikan oleh orang-orang awam. Si penulis dalam Facebook ni, dia mengatakan bahawa seolah-olah kita ni marah kita tidak bertempat. Dia kata Nabi kena lontar di batu, tapi Nabi tidak menunjukkan kemarahan sebegitu rupa, tapi bila bab solat Nabi sangat-sangat marah. Tuan-tuan, pendapat macam ni dia terlupa satu benda. Dia terlupa satu benda. Apa dia? Semasa Nabi hidup, apa yang berlaku gangguan daripada orang-orang, apa yang kita panggil sebagai gangguan daripada orang-orang musyrikin, golongan musyrikin ataupun golongan yang kafir ini, tuan-tuan sekalian, yang berlaku di Mekah. Yang berlaku di Mekah. Adakah Nabi bertindak balas? Nabi tidak bertindak balas semasa berada di Mekah. Tapi bila kita belajar sirah, kita dapati bahawa Nabi bertindak balas. Bila Nabi bertindak balas? Ketika berada di Madinah. Bagaimana cara Nabi bertindak balas? Bunuh orang yang menghina Nabi, yang menghina Allah, yang menghina Islam, yang membuat provokasi supaya golongan musyrikin menyerang Madinah dan sebagainya. Jadi bila kita keluarkan pendapat, kita kena baca semua benda yang berlaku kepada Nabi, sama ada semasa fasa di Mekah dan juga fasa di Madinah, barulah kita boleh bagi pendapat yang betul. Sama juga muslimin muslimat sekalian, bila kita nak kata bahawa Nabi SAW sampai nak bakar rumah orang yang tidak datang ke masjid, sebelum kita bawa hadis tu tuan-tuan, kita kena digest, kena hadam dulu tentang masalah bagaimana kemarahan Nabi kepada orang yang tidak datang ke masjid untuk solat berjemaah di masjid. Kena digest dahulu. Sekurang-kurangnya tuan-tuan kena rujuk dahulu Fathul Bari yang disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mana dia bawa beberapa pendapat para ulama.
Antaranya dia bawa pandangan Qadhi Iyad. Qadhi Iyad membuat perbandingan. Kenapa hadis-hadis Nabi tentang masalah solat berjemaah ni, ada ketikanya Nabi bila dia cakap tu tentang orang yang tidak datang solat berjemaah dengan nada yang keras. Nabi bercakap dengan nada yang keras. Tapi ada satu ketika yang lain, pada waktu yang lain, Nabi bercakap dengan nada yang lembut. Contohnya apa dia, tuan-tuan? Contohnya nada keras, apa dia? Contohnya yang tadi. Kalau boleh nak pergi bakar rumah orang yang tidak datang solat berjemaah di masjid. Solat fardu berjamaah di masjid. Tapi ada satu ketika yang lain, Nabi kata, siapa yang semayang berjemaah tu, pahala dia 25 dan 27 kali ganda. Lebih daripada orang yang solat bersendirian. Maknanya, orang yang solat bersendirian pun dapat satu pahala. Kalaulah layak dibakar rumah orang yang tidak datang ke masjid, kenapa pula dia dapat satu pahala? Maka Qadhi Iyad, sebagaimana yang dinakalkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata bila kita banding hadis-hadis ini, kita dapati bahawa peringkat permulaan Islam, nada dia keras. Peringkat permulaan Islam, ketika orang Islam sedikit, ketika orang Islam masih lagi tidak kuat, maka nada Nabi tentang bab solat berjemaah, nada Nabi keras. Itu yang dinakalkan oleh Imam Ibn Hajar daripada Qadhi Iyad, tuan-tuan sekalian. Tetapi bila Nabi bercakap dalam peringkat seterusnya, Nabi lembut. Maka Imam Ibn Hajar kata bahawa kenapa Nabi lembut? Kerana kelembutan itu berlaku ketika mana orang Islam sudah pun ramai, Islam sudah pun kuat, orang yang datang ke masjid sudah pun ramai, menyebabkan para ulama berbeza pendapat. Sebab itu ada ulama yang berpendapat bahawa solat berjemaah di masjid fardu ain, ada yang kata fardu kifayah, ada yang kata sunat muakkad. Maka sebab itu muslimin muslimat sekalian, bila kita nak utarakan sesuatu pendapat, walaupun kita bukan mufti, tapi kita orang awam, layman, orang biasa, nak cakap tentang agama, bukan tak boleh. Boleh bercakap tentang agama, tapi sekurang-kurangnya kita baca atau kita faham semua keadaan itu. Barulah pendapat yang kita utarakan itu pendapat yang dapat diminimalkan tahap kesilapan. Kita bila nama manusia ni, kita tetap akan buat silap. Tapi kita kena fikir bagaimana cara untuk meminimalkan tahap kesilapan. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, berbalik kepada fatwa Syekh Saleh Fauzan ini, kita dapati bahawa dia mengatakan bahawa pembelaan dengan cara menggunakan tangan dan senjata hanya boleh dilakukan oleh ulil amri. Baik, kita tengok bagaimana pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan hal ini. Antaranya muslimin muslimat sekalian, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Taymiyah, dia kata bahawa kaum muslimin bersepakat bahawa orang yang mencaci Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau menolak sesuatu daripada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau membunuh nabi-nabi daripada nabi-nabi Allah, maka dia kafir dengan sebab itu, meskipun dia mengakui semua syariat yang diturunkan oleh Allah. Tengok, bagi Ibn Taymiyah dia kata apa? Dia kata walaupun orang itu mengakui semua syariat Allah, walaupun dia mengakui undang-undang Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala, tapi kalau dia mencaci Allah, kalau dia mencaci Rasul, kalau dia menolak apa-apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka dia dikira sebagai kafir. Dia dikira sebagai kafir. Baik. Kemudian kita tengok kalam daripada Qadhi Iyad. Dia kata apa? Dia kata bahawa para ulama sepakat bahawa orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk merendahkan Nabi, dengan tujuan untuk menghina Nabi, maka dia kafir. Dan ancaman dia apa dia? Ancaman dia adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Hukum dia apa?
Qadhi Iyad kata apa? Hukum dia apa? Di sisi umat Islam, hukum dia apa? Dia kata hukum dia adalah dibunuh. Sesiapa yang ragu, sesiapa yang masih lagi ragu akan kekafiran dia dan azab dia, maka orang itu kafir. Tengok tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya orang yang melakukan perbuatan itu, hukum dia kafir. Hukum dia kafir. Maka dia kata ijma' dalam hal ini, cuma para ulama berbeza pendapat tentang kalau penghinaan itu dilakukan oleh orang kafir. Yang tu cerita lain. Tapi kalau penghinaan itu dilakukan oleh orang Islam, ijma'. Dia kafir dan dia wajib dibunuh. Kalau yang menghina tu orang Islam. Tapi kalau yang menghina Nabi, yang menghina Allah, yang menghina agama Islam, yang menghina tu adalah orang kafir, dia sedia kafir, maka dalam hal ini para ulama berbeza pendapat. Sebab apa para ulama berbeza pendapat, tuan-tuan sekalian? Sebab apa mereka berbeza pendapat? Sebabnya ialah, macam mana kita nak hukum orang yang kafir, yang menghina Nabi, sedangkan dia sendirinya, asal-asal dia memang dia sudah menghina Allah. Dia menghina Allah macam mana? Kerana dia tidak beriman kepada Allah, kerana dia mempersekutukan Allah Ta'ala, kerana dia menyembah berhala dan sebagainya. Daripada awal lagi, from the very beginning, dia telah pun menghina Allah Ta'ala dengan sebab dia menjadi orang kafir. Maka para ulama berbeza pendapat tentang hal ini. Jadi muslimin muslimat sekalian, antaranya Al-Munziri rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata bahawa selepas dia kata ijma' wajib dibunuh orang Islam yang mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata wa innamal khilaf idza kana zimmiyan. Dia kata berlaku khilaf ni, perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha Islam ni, dia kata apabila yang mencela Nabi ni adalah orang zimmi. Yang tu Al-Munziri kata berlaku khilaf di kalangan para ulama Islam. Maka dia menakalkan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat pelakunya, orang yang menghina Nabi ni, dibunuh. Dan tidak ada jaminan terhadap orang zimmi itu. Maknanya Al-Munziri dia nak bagi tahu kepada kita, kalau ada orang kafir zimmi yang menghina Nabi, maka dia kata jaminan keselamatan terhadap kafir zimmi itu hilang, lupus, wajib dibunuh. Kita bagi jaminan keselamatan terhadap kafir zimmi kan, maknanya kita tak boleh kacau dia, kita tak boleh cederakan dia, apatah lagi bunuh dia, jaminan kebebasan beragama dan sebagainya. Tiba-tiba dia menghina Nabi, maka Imam Syafi'i kata apa tuan-tuan? Imam Syafi'i kata jaminan tadi dibatalkan, cancel yang tu. Sebab kamu menghina Nabi, maka wajib dibunuh. Itu adalah fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ni macam sekarang tuan-tuan. Tak? Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, orang bukan Islam nak cakap tentang Islam lah. Dia nak cakap tentang hukum hakam Islam. Bila kita kata kalau terlibat dalam perayaan agama macam ni, dia boleh jadi syirik apa semua. Ada satu Hindu ni kata apa? Syirik. Apa tu bukan syirik. Dia pula tolong jadi fatwa, bagi fatwa tuan-tuan. Pening kepala kita. Siapa pula mufti ni? Bila masa pula Hindu ada nanda, ada potu, boleh jadi mufti pula. Ni masalah tuan-tuan. Ni masalah. Sebab tu kita sentiasa kita tekankan dalam masyarakat kita, hormat menghormati dalam soal agama bukan bermakna kamu boleh bercakap tentang agama kami. Sebagaimana kita, tuan-tuan, sebagaimana kita tak pernah campur tangan tentang soal agama dia. Contohnya apa dia tuan-tuan? Contohnya kelapa nak pecah tengah jalan tu bid'ah ke khurafat? Kita tak pernah cerita yang tu. Tak. Terpulanglah dia nak buat apa ke, itu agama dia. Kita tak pernah peduli. Pernah tak kita campur tangan soal agama Kristian? Kalau tuan-tuan tengok,
antara Katolik dengan Protestan. Kenapa Protestan tak setuju dengan Katolik? Tuan-tuan masuk dalam gereja, tengok dekat dinding bahagian atas dia letak salib tu, cross tu, tuan-tuan tengok. Gereja yang tidak ada patung Jesus tu, yang tidak ada patung Jesus, itu adalah gereja Protestan. Gereja yang ada patung Jesus, salib tapi ada patung Jesus, itu ialah mazhab Katolik. Pernah tak kita orang Islam campur tangan, tuan-tuan? Kita tak pernah campur tangan terhadap agama Kristian. Protestan dia tak setuju dengan Katolik. Dia kata hampa pi letak patung Jesus tu, dia kata bid'ah, dia kata tu. Rupanya saling tuduh menuduh bid'ah membid'ah ni berlaku dalam agama Kristian. Tuan-tuan jangan ingat saya reka, saya bukan reka, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, Google tengok perbahasan antara pertembungan, clash, konflik yang berlaku antara Protestan dengan Katolik. Cuba tuan-tuan tengok. Dia ada banyak, tapi antaranya masalah ni, masalah bubuh patung Jesus pada salib. Jadi muslimat sekalian, kita tak pernah ambil tahu tentang hal itu. Itu hampa punya agama. Yang penting kita bagi kebebasan beragama kepada mereka. Sebab tu kita menyatakan rasa tidak senang kita apabila ada orang lain, agama lain cuba nak cakap tentang agama kita. Biar mufti sama mufti bercakap, tak apa. Mufti sama mufti berbeza pendapat, itu biar dia bincang sama-sama dia. Jangan pula ni ada satu Hindu ada nanda, dia bagi tahu kat mufti pula. Dia kata belum syirik lagi, dia kata itu kalung bunga bukan benda agama, dia pula pergi cerita benda-benda macam tu. Dia cerita pasal agama dia cukup, tapi bab syirik ataupun tidak, dosa ataupun tidak, halal ataupun haram, biar orang Islam yang bercakap. Sebab tu saya berulang kali saya bagi tahu, tuan-tuan, kita minta orang bukan Islam nak bercakap bab hudud, dia kena hati-hati. Jangan sampai mengguris perasaan orang Islam. Bukan tak boleh langsung bercakap tentang Islam, tapi kena ambil kira perasaan orang Islam. Sebab kamu orang bukan Islam, maka janganlah melakukan perbuatan yang membuat provokasi dengan cara mengguris perasaan orang-orang Islam. Baik, itu pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Al-Munziri dia menakalkan pendapat Abu Hanifah pula. Al-Munziri kata apa? Dia kata Abu Hanifah kata, siapa yang mencerca Nabi di kalangan kafir zimmi, dia kata tidak dibunuh. Abu Hanifah dia kata tidak dibunuh kalau kafir zimmi. Sebab apa? Dia kata sebab orang kafir zimmi dia memang syirik daripada awal. Dosa syirik dia tu lebih besar daripada apa yang dia buat. Dengan sebab dia tidak beriman kepada Allah, dia menduakan Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah Ta'ala dengan Tuhan lain. Dia kata dosa itu lebih besar daripada apa yang dia buat. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Manakala Al-Munziri dia menakalkan pendapat ketiga, iaitu pendapat Imam Malik. Dia kata Imam Malik berpendapat sesiapa yang mencaci, kalau dia tu orang Yahudi, kalau dia tu orang Kristian, dia mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi Imam Malik, Yahudi ataupun Kristian itu hendaklah dibunuh. Hendaklah dibunuh, kecuali Yahudi dan Kristian itu memeluk ajaran Islam. Itu pandangan yang dibawa oleh Al-Munziri dalam Aunul Ma'bud, tuan-tuan sekalian. Maka dia kata bahawa muslimin muslimat sekalian, dia kata bahawa apa yang berlaku sekarang ni ialah orang yang menghina Nabi itu dia berada di negara Perancis, berada di negara orang bukan Islam, non-Muslim, yang mana negeri berkenaan tidak ada undang-undang Islam. Maka siapa yang boleh menegakkan hudud, menegakkan undang-undang Islam di negara seperti itu, sedangkan negara itu bukanlah sebuah negara Islam? Maka dia kata, muslimin muslimat sekalian, dia kata, maka bila kita nak bercakap tentang hal ini, sedangkan kita mengetahui bahawa undang-undang Islam itu hanya layak ditegakkan oleh ulil amri, maka dia kata itu tidak boleh ditegakkan. Dia kata tidak boleh ditegakkan. Apatah lagi dia kata jikalau kita memikirkan tindak balas yang mungkin dilakukan oleh orang kafir terhadap orang Islam, sedangkan orang Islam di Perancis adalah golongan minoriti. Bilangan kita sikit.
Menyebabkan kita nak keluar rumah pun takut. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena fikir nasib yang akan berlaku kepada orang Islam yang duduk di negara yang majoriti penduduk dia adalah penduduk yang bukan beragama Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar fiqh minority, fiqh orang Islam yang menjadi minoriti ataupun fiqh of minorities, fiqh berkenaan dengan ataupun hukum hakam berkenaan dengan orang Islam yang menjadi minoriti di negara-negara bukan Islam, fiqh dia tak sama dengan fiqh kita yang mana kita jadi orang majoriti. Dia tak sama. Tuan-tuan tengoklah, cuba tuan-tuan banding. Hukum hakam fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Eropah tak sama tuan-tuan. Tak sama dengan kita yang berada di Malaysia. Tak sama dengan fatwa yang dikeluarkan di Saudi yang mana majoriti penduduk dia orang Islam. Tak sama fatwa yang dikeluarkan di Mesir sebab majoriti dia adalah orang Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan di negara Eropah oleh Majlis Fatwa Eropah yang dipengerusikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, fatwa dia lebih memudahkan, lebih ringan nak banding dengan kita hari ini tuan-tuan. Saya pernah jemaah tabligh dari Newcastle datang ke rumah saya masa saya duduk di England, tuan-tuan sekalian. Duduk sembang lah, dia duduk cerita. Saya tanya dia dari mana? Dia kata dia dari Newcastle. Dia pun cerita, dia kata zaman dia kecil dulu, dia kata lebih kurang tahun 60-an. Dia kata 60-an, 70-an, masa dia kecil dulu, dia kata nak banding dengan sekarang jauh beza dah, dia kata. Jauh beza. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke Newcastle di England, tuan-tuan sekalian, masjid berlambak tuan-tuan. Masjid berlambak. Kalau tuan-tuan sesat pun tak jadi masalah. Masjid merata-rata dekat Newcastle tu. Maggi pun ada. Kalau Maggi ada ke A tuan-tuan. Kalau Maggi ada, kira tak ada masalah. Bak makan tak ada masalah. Tuan-tuan nak buat tom yam ke apa ke, semua ada. Sebab ramainya orang Asia di Newcastle. Jadi dia kata nak banding tahun 60-an, 70-an, dia kata dulu susah. Saya pun tanya dia, apa yang susah? Boleh tak bagi contoh apa yang susah zaman dulu? Dia kata dulu dia kata tahun 60-an, 70-an, sembahyang Jumaat bukan macam sekarang, dia kata. Sekarang sembahyang Jumaat waktu Zuhur. Hari Jumaat waktu Zuhur, dia kata sekarang. Saya kata ya betul lah, waktu Zuhur hari Jumaat. Dia kata zaman dulu tahun 60-an 70-an sembahyang Jumaat, dia kata hari Ahad, dia kata. Tuan-tuan pernah dengar tak? Sembahyang Jumaat hari Ahad. Saya kata macam mana hampa sembahyang Jumaat hari Ahad? Dia kata habis nak buat macam mana? Dia kata nak buat sembahyang Jumaat juga, tapi nak sembahyang tak boleh. Bila boleh sembahyang? Hari cuti. Bila hari cuti? Hari Ahad lah hari cuti. Jadi sembahyang Jumaat hari Ahad, tuan-tuan sekalian. Pening. Pening tuan-tuan. Tapi nak cerita sama ada betul atau tidak, kita cerita kemudian yang tu. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, susahnya kehidupan apabila kita menjadi minoriti. Ini yang saya pernah cerita dulu tentang fiqh sembahyang Jumaat ni. Tuan-tuan pergi ke Geneva, Switzerland, sembahyang Jumaat pukul 10 pagi. 10 pagi. Dalam tuan-tuan boleh tengok bila kita belajar fiqh muqarran, fiqh perbandingan, tuan-tuan boleh tengok ada mazhab yang membenarkan solat Jumaat sebelum zawal, sebelum masuk waktu Zuhur. Jadi adalah kaki tangan kerajaan yang bekerja di Switzerland duk tanya saya, dia kata ustaz macam mana sembahyang Jumaat sebelum Zuhur? Ini nak cerita kepada tuan-tuan sekalian bahawa kerana kesusahan yang berlaku apabila kita berada di sebuah negara yang kita orang Islam ni jadi minoriti. Jadi banyak masalah tuan-tuan, banyak masalah. Kadang-kadang pelajar-pelajar kita kan, pelajar-pelajar Melayu ni ada anak yang kecil-kecil, anak kita berkawan dengan anak orang putih. Berkawan dengan anak orang putih. Bila berkawan dengan anak orang putih, berkawan dengan anjing dia. Anjing bila berkawan dengan anak kita tuan-tuan, dia buat macam anak orang putih juga. Dia pergi jilat muka anak kita. Habis nak buat macam mana tuan-tuan? Ini beberapa kesusahan yang ada. Maka sebab itu muslimin muslimat sekalian, kita jangan terkejut bila kita baca fatwa di negara yang orang Islam minoriti tu, dia
fiqh dia lebih mudah. Sebab tu kita selalu kata bahawa fatwa ni tuan-tuan kena hati-hati, jangan duk ambil fatwa di Eropah pergi buat di Malaysia. Dia lain, suasana dia lain. Kadang-kadang kita tengok pelik fatwa tu. Pelik sebab dia nak sesuaikan keadaan itu dengan keadaan tempat orang duk tanya tu. Maka sebab itu muslimin muslimat sekalian, bila kita ambil fatwa, kita kena tahu fatwa ni siapa yang bagi fatwa. Kalau Saudi cara dia lain, kalau Mesir cara dia lain. Walaupun sumber tertinggi itu Quran dan Sunnah, tapi dia ada perkiraan-perkiraan lain yang menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat. Sama juga muslimin muslimat sekalian dalam masalah ni. Dalam masalah ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang, satu dunia tuan-tuan sekalian duk kutuk pembunuhan juruterbang Jordan. Satu dunia duk kutuk. Tapi dari satu perspektif tuan-tuan sekalian, dari satu perspektif kita dapati bahawa sebenarnya tidak adil kalau kita gagal mengambil kira pandangan yang kedua. Apa dia pandangan yang kedua tuan-tuan sekalian? Iaitu pandangan orang yang mana negara dia dibom oleh jet-jet pejuang ni. Kita tak faham. Tuan-tuan, kita tak faham kenapa dalam saat keluarga juruterbang tu bersedih dengan kematian yang berlaku kepada juruterbang berkenaan, kenapa kita dapati ada ramai orang yang bergembira dengan kematian juruterbang berkenaan. Kita pun pelik. Bila kita baca, kita dapatkan maklumat, baru kita tahu rupa-rupanya kegembiraan itu kerana mereka dapat menangkap juruterbang yang mengebom kampung-kampung mereka. Apa perasaan tuan-tuan kalau Sungai Gelugok dibom oleh satu kapal terbang? Tiba-tiba kapal terbang tu jatuh dekat Sungai Gelugok, depan masjid. Agak-agak tuan-tuan nak buat apa dekat juruterbang tu? Ajak dia makan tom yam ke? Ke tuan-tuan nak kerenyek dia sampai keluar tai? Dia duk bom kampung kita ni. Tuan-tuan bayang, jet pejuang Jordan tapi jatuh dekat Syria. Apa yang dia buat sampai dekat Syria? Ini sebagai satu andaian, satu contoh kepada tuan-tuan. Jet pejuang daripada Thailand tapi masuk sampai Sungai Gelugok. Dia buat apa? Sungai Gelugok kena bom, jatuh habis semua bangunan. Atas budak-budak kecil, orang tua, kanak-kanak, berapa ramai orang mati, beratus orang mati, beribu orang mati. Tiba-tiba yang duk bom tu jatuh depan masjid kita. Saya boleh confirm malam ni tuan-tuan takkan ajak dia makan tom yam. Confirm. Tuan-tuan tak akan kerjakan dia cukup-cukup, betul tak? Tuan-tuan akan kerjakan dia cukup-cukup. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak tangkap dia memang payah, sebab dia duduk terbang atas tempat tinggi tu. Tiba-tiba kebetulannya dia jatuh, kena tembak dan sebagainya, tak tahu dia jatuh. Confirm tuan-tuan sekalian yang duk berlaku macam dalam negara kita. Orang yang duk ragu orang tu kan. Pasal apa? Sebab masyarakat terlalu marah. Berapa ramai makcik-makcik yang mati, anak-anak perempuan kita yang mati tuan-tuan sekalian akibat daripada jenayah ragut. Kadang-kadang kita pun dah tak tahan tuan-tuan sekalian. Dah tak ingat kepada apa yang sebenarnya menyebabkan masing-masing pakat pukul sampai mati kawan tu. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita jangan mengambil kira satu pandangan. Kita kena ambil kira juga pandangan lain. Kenapa benda-benda macam ni menyebabkan kita ni tuan-tuan heran sampai sebegitu rupa. Sama sebagaimana Tok Janggut di Kelantan. Apa yang berlaku dekat Tok Janggut? Tok Janggut kena hukum bunuh kan? Dia kena tahan dan dia dihukum bunuh. Mayat dia kepala dekat bawah, kaki dekat atas, kena ikat dekat Kota Baru kan? Dia bergaduh dengan siapa tuan-tuan? Dia bergaduh dengan satu orang Melayu yang jadi kaki tangan kerajaan. Saya nak tanya tuan-tuan, bagi tuan-tuan lah, orang Melayu yang jadi kaki tangan tu baik ke Tok Janggut baik? Tuan-tuan nak kata kaki tangan Melayu tu baik? Tak kan? Yang baiknya Tok Janggut. Sebab tu kita kata bahawa kalau berlaku pertembungan antara orang Melayu dengan orang Melayu, orang Islam dengan orang Islam, seorang mati, maka kita nak tahu hak mati tu dia mati sebab dia orang baik atau dia mati sebab dia orang jahat. Jadi muslimin muslimat sekalian, bila kita bercakap bab fatwa,
Semua benda ni kita kena ambil kira. Semua benda ni kita kena ambil kira. Kalau tuan-tuan rajin lah, kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan boleh buka satu website nama dia Thomas Richter. Thomas Richter yang buat analisa tentang gambar-gambar bagaimana pilot itu dibakar. Saya baca menarik juga cerita ni tuan-tuan. Saya baca menarik. Dia kata api yang ada tu adalah api yang dibuat-buat, bukan api sebenar. Dia kata bahawa teknologi yang digunakan itu dia panggil sebagai the flames. Dia kata the flames, api tu kan, api tu dia kata computer generated imagery, CGI dia panggil. CGI. Tuan-tuan rajin balik kat rumah nanti tuan-tuan Google CGI. Apa dia CGI? Iaitu computer generated imagery. Image. Ni saya cerita tuan-tuan faham kan? Faham kan? Maknanya gambar tu ialah gambar yang dihasilkan oleh komputer. Api ke, hujan ke, ribut ke, gambar kita nampak tu bukan real, tapi hasil yang dibuat oleh komputer. Dia kata apa? Dia kata di sini tuan-tuan. Dia kata bila dia study, dia kata dia jumpa, dia kata I found a very high resolution video. Dia jumpa satu video yang gambar dia high resolution. Bila high resolution, kita boleh cari kecacatan gambar tersebut. Kita boleh cari kecacatan gambar tersebut. Maka dia kata bahawa bagi dia, tuan-tuan sekalian, bagi dia kata apa ni, Al-Kasasbeh ni tuan-tuan sekalian, dia tidak dibakar hidup-hidup. Tidak dibakar hidup-hidup, tapi masa dia berlari keliling kurungan tu dan dia duduk melutut tu, dia masih hidup dan dia bukan dibakar. Dia bukan dibakar. Tapi dia kata daripada gambar, dia kata a very high resolution video ni, dia buat kesimpulan bahawa orang tu mati akibat daripada ditembak di kepala. Sebab tu dia tumbang ke arah belakang. Kita berhenti sekejap. Allahu Akbar. Baik, muslimin muslimat sekalian. Jadi di dalam website Thomas Richter ni, THOMASWICTOR, Thomas Richter,
Dia kata bahawa daripada pemerhatian dia tadi, dia kata dia boleh pasti bahawa juruterbang berkenaan tidak dibakar hidup-hidup. Dia kata tidak dibakar hidup-hidup, tetapi dia ditembak pada bahagian kepala. Dia mengatakan bahawa bila kita tengok video tu pada minit yang ke-18 50 saat, ni siapa yang berminat lah, minit yang ke-18 50 saat, dia kata kamu akan nampak tak ada siapa-siapa pun mati. 18 50 saat. Tapi 2 second selepas tu, 18 minit 52 saat tu, kita akan nampak tentang apa ni, tubuh terbakar juruterbang berkenaan yang mana baju dia, badan dia telah pun dibasahi dengan minyak. Jadi dia kata soalannya, dia kata kenapa pihak yang buat tu, tak kira lah siapa yang buat, pihak yang buat tu kenapa dia tunjuk seolah-olah juruterbang itu dibakar hidup-hidup. Dia kata sebabnya, dia kata nombor satu, untuk mewujudkan ketakutan kepada orang yang tengok video tu, supaya orang yang video tu nampak, supaya kita yang tengok video tu kita rasa takut. Memang tujuan dia nak suruh kita tengok video tu kita rasa takut, sebab tu dia buat macam tu. Dia kata satu lagi, kenapa dia buat macam tu? Dia kata sebab bila kita bakar orang tu hidup-hidup, kita tak tahu orang tu akan buat apa. Maka untuk pastikan dia buat benda yang sebagaimana yang dirancang, maka disuruh kawan tu berjalan keliling kurungan itu dan duduk di atas lutut, dan pada masa itulah dia kata datang satu orang tembak di kepala, dan masa itulah kita nampak, dia kata bagaimana juruterbang itu dia tumbang ke arah belakang. Dia kata dia tumbang ke arah belakang. Mengikut analisa dia ini, dia mengatakan bahawa jikalau dia dibakar hidup-hidup, dia takkan duduk atas lutut macam tu lepas tu tumbang ke arah belakang. Tumbang ke arah belakang menunjukkan bahawa dia selari dengan pembunuhan yang dilakukan dengan cara tembakan di kepala. Jadi orang yang buat video ni, dia memang melancarkan propaganda. Tuan-tuan sekalian, wallahu alam, tuan-tuan balik nanti tuan-tuan tengok sendiri video tersebut. Ini adalah bagi saya satu ilmu yang baru pada zaman ini untuk kita jalankan cara kita berfikir, otak kita, akal kita, supaya kita gerakkan dan kita analisa benda-benda yang macam ni, supaya kita tidak mudah diperdayakan. Soal siapa yang buat itu kita serah kepada pihak berkuasa, itu bukan urusan kita, tuan-tuan sekalian. Tapi yang penting kita ambil pengajaran daripada semua benda yang berlaku, sama ada yang berlaku dalam negara kita, dalam kampung kita, ataupun yang berlaku di luar negara, supaya segala bahaya itu tak berlaku kepada kita, supaya kesilapan-kesilapan itu tidak berlaku kepada kita. Itu tujuan saya cerita benda ni kepada tuan-tuan sekalian. Baik, berbalik kepada apa yang kita cerita pada malam ni, muslimin muslimat sekalian, maka kita tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memang dihina. Nabi memang dihina dan dicaci maki oleh orang-orang kafir. Antaranya surah As-Saffat ayat yang ke-37, Allah Ta'ala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaquluna a inna latariku ila alihatina li syairim majnun. Dia kata apa? Dia kata Nabi ni majnun. Dia kata mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan latariku alihatina, meninggalkan sembahan-sembahan kami, Tuhan-Tuhan kami, li syairin, hanya semata-mata kerana seorang penyair iaitu Muhammad, majnun, yang gila. Tengok, dihina Nabi, dia kata Nabi ni gila. Begitu juga muslimin muslimat sekalian, dalam ayat yang lain disebut bahawa Nabi itu sebagai kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak seorang pun rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka semua tu dia akan kata dekat rasul-rasul ini, dia akan kata mereka itu rasul-rasul itu sebagai sahir, sebagai tukang sihir, ataupun majnun, sebagai orang yang gila. Mana mereka ni manusia yang syirik ni, tuan-tuan sekalian, bukan sahaja zaman Nabi Muhammad, tetapi zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah pun membagi gelaran-gelaran buruk
kepada rasul-rasul yang datang kepada kaum-kaum mereka. Begitu juga disebut sebagai pembohong. Nabi-nabi Nabi diberi gelaran pembohong apabila disebut sebagai hadza sahirun kazzab, ini adalah tukang sihir yang banyak menipu, yang banyak berdusta. Begitu juga tuan-tuan, banyak lagi yang lain, antaranya ialah mereka mengatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mencipta, mengada-adakan Al-Quran, dia reka Al-Quran. Jadi ini adalah bentuk penghinaan yang dilakukan oleh golongan kafir, golongan musyrik terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan sahaja berlaku di Taif, tapi berlaku di banyak tempat, dan disebut bahawa pada waktu itu Nabi tak balas. Di peringkat Mekah, dengan sebegitu rupa penghinaan yang mereka lakukan terhadap Nabi, Nabi tak balas. Nabi tak balas. Padahal benda yang berlaku pada Nabi itu sangat teruk. Maka apa respon? Apa dia ulasan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala? Imam Ibn Kathir kata apa? Dahulu orang-orang yang beriman pada zaman permulaan Islam, sewaktu di Mekah diperintahkan untuk solat dan zakat, walaupun tidak ada tahap-tahap tertentu. Semayang contohnya 2 rakaat je, kan? Belum ada lagi bentuk-bentuk yang tertentu. Mereka diperintahkan untuk melindungi, mengasihi golongan fakir miskin. Sebab tu kita kata orang Islam masa di Mekah, mereka adalah minal mustad'afin, terdiri daripada golongan yang lemah. Golongan yang lemah. Macam kita sekarang lah kan, setengah-setengah tempat tuan-tuan sekalian, walaupun tempat tu ada orang kaya, ada Datuk Seri, ada Tan Sri, yang Datuk Seri, Tan Sri tak main semayang pun. Yang duduk semayang jemaah dengan kita ni orang-orang yang bawah-bawah je, orang kampung, orang tak ada kerja, orang miskin dan sebagainya. Di setengah-setengah tempat. Di Sungai Gelugok ni alhamdulillah ni semua orang kaya belaka ni, kau tengok muka ni. Muka cerah-cerah belaka. Tapi nak ceritanya macam tu keadaan di Mekah tuan-tuan. Orang yang miskin, minal mustad'afin, orang yang kena buat naya, kena buat zalim. Tapi mereka ni tuan-tuan sekalian diperintahkan untuk memaafkan. Biarlah, ignore je apa yang dilakukan oleh mereka. Biarkan kezaliman yang dilakukan oleh golongan musyrikin. Siapa kata ni tuan-tuan? Imam Ibn Kathir. Serta sabar di atas kezaliman yang mereka lakukan. Padahal Imam Ibn Kathir kata apa? Padahal semangat apa yang ada dalam diri mereka berkobar-kobar, menyala-nyala kemarahan di atas kezaliman yang dilakukan oleh golongan musyrikin terhadap Nabi dan para sahabat yang lain. Baik, muslimin muslimat sekalian, Imam Ibn Kathir juga mengatakan bahawa mereka sebenarnya mengharapkan sangat supaya Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka supaya membalas kezaliman yang dilakukan oleh golongan musyrikin di Mekah pada masa itu. Tapi mereka tidak bertindak balas. Mereka tidak bertindak balas. Sebab apa tuan-tuan? Kerana jumlah bilangan orang Islam di Mekah sikit. Bilangan mereka kecil kalau nak banding dengan golongan musyrikin di Mekah. Lepas tu pula mereka berada di tanah haram. Mereka berada di tanah haram yang mana tidak boleh berlaku pembunuhan sewenang-wenangnya. Yang mana Mekah ini adalah tempat yang dimuliakan, tempat yang diperintahkan kepada kita untuk dimuliakan. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka sebab itu tidak diperintahkan jihad. Al-jihadu bil qital tidak diperintahkan ketika mana orang Islam berada di Mekah, tetapi ia diperintahkan, jihad diperintahkan ketika mana orang Islam berada di Madinah. Ketika orang Islam kuat, ketika mana orang Islam sudah ada kerajaan mereka sendiri, sudah ada kekuatan, sudah ada sokongan, barulah jihad itu disyariatkan kepada orang-orang Islam. Maka sebab itu pembunuhan terhadap orang yang menghina Nabi, contohnya Ka'ab al-Ashraf, dilakukan ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
telah pun berhijrah ke kota Madinah. Sama juga muslimin muslimat sekalian, sebagaimana kata-kata Imam Ibn Taymiyah. Dia kata sesiapa di kalangan orang-orang yang beriman yang berada di bumi di mana mereka masih lagi lemah. Mana-mana orang Islam yang duduk di tempat yang mana mereka masih lagi lemah, di mana keadaan mereka lemah, maka Imam Ibn Taymiyah kata hendaklah dia beramal dengan ayat-ayat yang menganjurkan kesabaran dan menahan diri daripada orang yang mencerca Allah dan mencerca Rasul yang terdiri daripada orang-orang kafir. Tetapi Imam Ibn Taymiyah kata apa? Apabila orang Islam mempunyai kekuatan, bila kita ada kekuatan, maka hendaklah kita mengamalkan ayat-ayat jihad, berperang menentang orang-orang kafir yang menghina Islam, sehingga akhirnya mereka perlu membayar jizyah dengan penuh ketundukan dan merendahkan diri kepada orang-orang Islam. Dan Imam Ibn Taymiyah dia buat penjelasan kenapa kita mesti sabar dan tidak menegakkan undang-undang Islam terhadap orang kafir yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bahawa li'anna iqamatul hudud alaihim, dia kata kerana menegakkan hudud ataupun hukuman terhadap orang-orang kafir akan menyebabkan fitnah yang sangat besar dan kerosakan yang lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan jikalau kita sabar atas perkataan mereka. Jadi kita diajar tuan-tuan sekalian, masa kita lemah ni kita jangan tunjuk taring. Masa kita lemah jangan tunjuk taring. Tunjuk taring ni bila kita kuat. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tunjuk taring masa kita lemah, orang cantas pakai habis lagu tu je. Nak tunjuk garang bila kita betul-betul kuat, baru kita tunjuk garang, baru kita ambil tindakan. Itu yang diajarkan kepada kita. Jadi kita sebagai orang Islam pada hari ini, muslimin muslimat sekalian, kita hendaklah membuat analisa. Kita kena analyse keadaan kita sekarang. Kita nak ambil sesuatu tindakan, betul, kita nak laksanakan Islam dan sebagainya, tetapi apa-apa kenyataan yang kita keluarkan, pendapat-pendapat yang kita keluarkan dan sebagainya, kita kena ambil kira suasana setempat. Kena ambil kira suasana setempat. Kalau kita contohnya tuan-tuan sekalian, kita macam kucing. Kucing yang menunjukkan taring dia kepada manusia, agak-agak apa yang manusia tu akan buat tuan-tuan? Kucing tunjuk taring dekat tuan rumah, ambil kucing tu buh dalam guni, lempar jauh-jauh, betul tak? Kucing boleh buat apa tuan-tuan? Tak boleh buat apa, sebab dia hanya seekor kucing. Manusia boleh dengan senang ambil dia buh dalam guni, lempar jauh-jauh. Tapi kalau kita sudah menjadi seekor harimau belang yang saiz kita 2-3 kali ganda lebih besar daripada manusia, sekali kita senyum dekat manusia tuan-tuan, terkencing, terberak manusia tu, betul tak? Tuan-tuan tak percaya, cuba terjun masuk dalam zoo negara nak tengok. Kalau nak tahu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa hendaklah kita mengambil tindakan bila kita besar, bila kita kuat, bila kita benar-benar bertenaga. Masa kita lemah, masa kita sedikit, janganlah kita buat perkara yang boleh merosakkan diri kita sendiri. Jadi wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.